Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cikgu Linda. Hari ini dalam kelas PDPR, Cikgu akan menerangkan tentang sejarah tingkatan 2. Kita akan lihat kepada topik ataupun bab 8. Itu berkaitan dengan Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan. Untuk hari ini, subtopik kita akan melihat kepada subtopik 8.1 iaitu berkaitan tentang pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan. Kita nak lihat pengasasnya. Okey. Sebelum kita melihat secara lebih terperinci kepada setiap negeri yang kita akan belajar ini, secara asasnya kita nak lihat pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Dia adalah merupakan penerusan kegemilangan kerajaan alam Melayu. Okey, semana kita dah belajar tentang kerajaan alam Melayu ini sebelum ini. Dan untuk pengetahuan awak semua, anak-anak di luar sana, Kerajaan Kedah adalah kerajaan terawal diasaskan di negara kita. Kalau masih ingat lagi, di Kerajaan Alam Melayu kita belajar tentang Kedah Tua. So kerajaan yang terawal yang wujud ada di negara kita. Okay, manakala Kelantan, Perlis dan Negeri Sembilan diasaskan setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Kita akan melihat pengasasan Kerajaan Kedah. Okay, di mana untuk pengetahuan semua, dia diasaskan oleh keturunan raja yang datang dari negara Parsi, yang bernama Maharaja Deba Raja. Pada waktu itu dia datang ke Kuala Sungai Berbuk pada tahun 630 Masihi. Datang daripada Parsi, menaiki kapal, berlayar sampailah ke Kedah, singgahlah di sini. Kuala Sungai Merbuk. Kemudian Tun Derma Dewa dan Tun Perkasa ini orang besar kampung, orang besar di Kedah lah pada waktu ini, menghadap Maharaja Deba Raja tadi dan melantik Maharaja tadi sebagai Raja Kedah. Kemudian pemasyuran Raja Kedah telah dilakukan dengan pengiktirafan alat kebesaran. Alat kebesaran itu diberi nama nobat. Nobat itu dibawa daripada Parsi. Dibawa daripada Parsi dan ia menjadi alat kebesaran Kerajaan Kedah sehingga hari ini. Kemudian selepas Maharaja Deba Raja menjadi sultan ataupun Raja Kedah pada waktu itu, baginda membina pusat kerajaan di Sungai Emas. Di sinilah berhampiran kat sini. Maka dengan itu Kedah, kawasan pemerintahan tadi telah berkembang menjadi lebih maju disebabkan oleh pembukaan kota ataupun pusat pentadbiran bagi seseorang yang telah menaiki tahta. Maka Kedah menjadi lebih maju. Tindakan ini adalah strategi dalam menghadapi ancaman dari dalam dan dari luar dengan adanya pembukaan kota tadi. Kota itu sebenarnya pun kita kata dibina, kemudian dia bertukar, dibina di tempat-tempat yang berbeza mengikut pemerintah pada waktu itu. Ikut pemerintah yang ada pada waktu itu di negeri Kedah. Sebab itulah kota-kota ini tadi dia berbeza-beza tempat. Contoh kita ada Kota Si Putih, yang mana pada waktu itu dibuka pada tahun 1282 oleh Tunku Ahmad, sewaktu itu menjadi Raja Muda Kedah. Bagi menghadapi ancaman Siam dan Aceh di utara. So binalah kota tadi, kota besar lah untuk mengelak ancaman musuh kita, iaitu musuh pada waktu itu ialah Siam dan Aceh.
Dan kemudian dia menjadi tempat bersemayam Sultan Kedah yang ke-6, iaitu Sultan Ibrahim. Okey. Di negeri Kedah, kemajuan ataupun pemerintah yang masyhur di negeri Kedah adalah pada tahun 1710 hingga 1778, iaitu Sultan Kedah ke-19, iaitu Sultan Muhammad Jiwa Zainal Adilin Muazzam Shah II. Pada waktu ini pada pemerintah sultan ini, sewaktu era pemerintahan Sultan Muhammad Jiwa ini, baginda mengasaskan Alostar. Alostar, dan kini diisytiharkan sebagai ibu negeri Kedah sehingga sekarang. Disebabkan kedudukan Kuala Sungai Merbuk ini menghala ke Selat Melaka dan berhampiran dengan Gunung Jerai. Inilah keadaannya, inilah lokasinya. Kalau anak-anak tengok, ini Kuala Sungai Merbuk, Selat Melaka lah, sebab dia tepi ni kan. Kalau lihat peta Malaysia, dan Gunung Jerai, gunung yang tertinggi di Kedah pada waktu itu, berjaya menarik kehadiran pedagang-pedagang untuk singgah di negeri Kedah. Kan? Bila Kedah menjadi tumpuan pedagang, maka aktiviti perdagangan itu akan menjadi semakin rancak dan semakin maju. Akhirnya kesan daripada kehadiran pedagang tadi, Kedah maju kerana tumpuan pedagang, dia menjadi sebuah negeri yang makmur. Untuk pengetahuan semua, Kedah Kedah diasaskan pada sekitar abad ke-7, seperti yang anak-anak telah belajar di dalam bab 1, iaitu kita ada Kedah Tua dalam kerajaan Alam Melayu. Sebab tu dia orang kata negeri yang terawal lah di negara ataupun tanah Melayu. Dan masih kekal sehingga hari ini, dan menerusi pemerintah itu diganti menggunakan kaedah jurai keturunan pengasasnya. Jurai keturunan maksudnya daripada keturunan yang sama, bukan orang lain. Ini bandar Alostar sekarang lah, ibu negeri Kedah sekarang. Telah maju, berkembang maju. Inilah cikgu kata tadi, kota ini dibina mengikut pemerintah yang memerintah negeri Kedah. Sebab itulah awak tengok kota-kota pentadbiran ini berbeza-beza kedudukannya, berbeza tempatnya. Pada awal tadi kita kata kota Si Putih kan, yang dibina ataupun dibuka oleh Raja Muda Kedah pada waktu itu untuk menghalang ancaman Siam. Nampak Siam dekat dengan kita. Aceh belah mana? Aceh belah bawah pada waktu ini. Menyerang kata Kedah pada waktu ini, menyerang kota Si Putih. So dibuatlah kota yang besar sebagai tempat perlindungan, mengelak ancaman musuh. Kemudian kita ada kota Sena, kota Indra Kayangan. Kalau awak tahu dulu sebahagian Perlis adalah di dalam negeri Kedah pada awal-awal dahulu. Sebab itulah ia bermula di kota kota Si Putih. Ini di antara kota-kota yang ada untuk menghadapi ancaman musuh mengikut era pemerintahan. Pemerintah yang berbeza dia akan memilih kawasan yang berbeza lah untuk dibuat kubu pula dah kota tadi. Seterusnya kita lihat kepada kerajaan Kelantan. Kerajaan Kelantan, nampak dia menceritakan tentang wilayah Kelantan ini pernah dikuasai dan bergabung dengan kerajaan Patani. Nampak dulu besarlah di sini kan. Sebelum jadi Kelantan sekarang lah dia bergabung antara Patani dan pernah dikuasai oleh Patani. Pengasasan kerajaan Kelantan adalah hasil daripada penyatuan dua wilayah oleh putera pemerintah tempatan. Pada asalnya Kelantan ada dua. Kita ada Kelantan Barat dan Kelantan Timur. Kita lihat dulu. Asasnya, kisah awalnya, Kelantan ini adalah sebahagian daripada negara petani besar yang diasaskan oleh Raja Sakti I. Daripada negara petani Kelantan ni. Apabila pemerintah terakhir negara petani besar tadi mangkat, iaitu raja yang terakhir dia bernama Raja Bahar.
pemerintah terakhir bernama Raja Bahar mangkat, bermulalah era Kelantan tadi berpecah kepada dua wilayah, iaitu satu di barat, satu di timur. Okey, yang terletaknya kalau barat di Kota Kubang Labu, kalau di timur di Kota Pangkalan Datu. Okey, kisah macam mana Kelantan berpecah dua selepas kemangkatan terakhir negara petani besar tadi. Bermulalah era Kelantan berpecah kepada dua pemerintahan. Ada dua ketua kat sini, dua tempat kan yang berbeza. Satu di barat, satu di timur. Okay, pada tahun 1762, kita ada pemerintah tempatan ni lah. Long Yunus. Seorang putera pemerintah di Kota Kubang Labu. Berjaya menyatukan Kelantan Barat dan Kelantan Timur dan mengasaskan kerajaan Kelantan. Kemudian disebabkan kejayaan Long Yunus ini, baginda menaiki tahta dengan gelaran Yang di-Pertuan Kelantan. Siapa yang iktiraf? Sultan Terengganu, iaitu jiran kepada negeri Kelantan, yang mengiktirafkan Long Yunus sebagai Yang di-Pertuan Kelantan. Kita tak bolehlah Long Yunus tak boleh nak mengabsahkan diri sendiri, maka kita belum mendapat pengesahan ataupun pengiktirafan daripada Sultan negeri lain. So di sini berlakulah Sultan Terengganu mengiktiraf Long Yunus. Nanti awak akan belajar di dalam bab 8.2. Mengabsahkan kedudukan Sultan. Pada tahun 1777, baginda telah memindahkan pusat pentadbiran ke Kota Galoh. Di timur tebing Sungai Kelantan. Di Kota Galoh. Dan sebelum ini di Kota Pangkalan Labu kan. Bertukar ke Kota Galoh sebab berhampiran dengan tebing Sungai Kelantan. Di sinilah masjid pertama yang ditubuhkan lah, betul tak? Iaitu Masjid Kampung Laut, tanda ataupun simbolik bagi umat Islam ataupun pentadbiran Islam di Kelantan. Ini atas kejayaan yang dibuat oleh Long Yunus sewaktu pemerintahannya menjadi Yang di-Pertuan Kelantan. Pemerintah yang masyhur dalam memajukan negeri Kelantan, iaitu Sultan Muhammad II pada tahun 1837 hingga 1886, di mana 1844 Sultan Muhammad II mengasaskan Kota Baru. Mengasaskan Kota Baru. Di Kota Baru itu ada istana balai besar yang dibina dan menjadi tempat bersemayam dan pentadbiran kerajaan Kelantan. Kemudian Sultan Muhammad II juga memperkenalkan undang-undang syarak dan seterusnya menguatkuasakanlah undang-undang syarak ini bagi menjadikan Kelantan ini sebuah negeri yang aman. Kemudian Kelantan menjadi maju dan makmur sewaktu pemerintahan Sultan Muhammad II ini disebabkan aktiviti perdagangan ataupun pusat perdagangan di negeri Kelantan tadi. Ada pelabuhan yang menjadi tumpuan para pedagang dari negara jiran dan juga negeri-negeri Melayu yang lain. Yang ini awak boleh lihat nanti di dalam video cikgu, iaitu berkaitan dengan hubungan Kelantan dengan negeri lain dalam aspek perdagangan. Kemudian Long Yunus telah mewarisi pemerintahan kerajaan Kelantan sehinggalah ke hari ini. Keturunan daripada Long Yunus tadi. Ini dululah istana balai besar yang dibina oleh dibina sewaktu pemerintahan Sultan Muhammad II. Dan ini keadaan sekarang, cantik kan? Nampak hulu balang kat depan ni.
tahukah anda? Tahukah anda kan? Okey, sebenarnya di Kelantan kita ada pemerintah kaum wanita juga. Okey, kita ada Cik Siti Wang Kembang dan Puteri Saadong, iaitu anak angkat kepada Cik Siti Wang Kembang. Okey, Cik Siti Wang Kembang dia memerintah kawasan ataupun wilayah tebing Sungai Lebih, ataupun kita kenali sekarang Kampung Cali lah, pada awal abad ke-17. Kemudian haiwan peliharaan, haiwan kesayangan ataupun binatang kesayangan Cik Siti Wang Kembang adalah kijang pada waktu ini. Dan akhirnya kijang itu dijadikan simbol pemerintahan kerajaan Kelantan. Simboliknya yang berada di dalam bendera tu kan. Kalau awak nampak, awak lihat bendera negeri Kelantan. Okey, kemudian anak angkatnya iaitu Puteri Saadong, dia memerintah di wilayah Kota Jelasin ataupun sekarang kita kenali sebagai Kampung Kota. Dan Puteri Saadong ni juga pernah ditawan dan dibawa ke Siam. Okey, kita lihat kepada Kerajaan Negeri Sembilan, pengasasan Kerajaan Negeri Sembilan. Okey, pengasasannya, masyarakat Minangkabau ini datang daripada Sumatera ke beberapa wilayah di Negeri Sembilan. Orang-orang Minangkabau tadilah berhijrah daripada Sumatera ke Negeri Sembilan. Apabila mereka ni berhijrah, mereka membawa kepada pengasasan Kerajaan Negeri Sembilan lah. Iaitu yang membawanya ialah Raja Melewar. Dan untuk pengetahuan semua, Kerajaan Negeri Sembilan asalnya adalah di bawah naungan Kesultanan Johor Riau. Pengasas pertama Kerajaan Negeri Sembilan ialah Raja Melewar. Raja Melewar ini dibawa daripada Sumatera. Inilah kisahnya. Bagaimana masyarakat Minangkabau tadi boleh sampai ke Negeri Sembilan. Ia bermula sejak awal abad ke-15. Masyarakat Minangkabau ini dari Sumatera, mereka berhijrah. Mereka berhijrah, merantau, memilih beberapa wilayah di Negeri Sembilan dan mereka menetap di situ. Maka berlakulah penghijrahan daripada budaya, daripada cara hidup. Dia orang bawa dan buat di Negeri Sembilan. Dia ikut cara Minangkabau itu. Pada tahun 1770, 4 penghulu luar. 4 penghulu luar, iaitu daripada Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Mereka ini menghantar utusan untuk menjemput anak Raja Minangkabau dari Sumatera lah. Untuk dijadikan sebagai raja di Negeri Sembilan. Nampak? Masyarakat mereka berhijrah ke daerah Negeri Sembilan. Kemudian 4 penghulu tadi daripada Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau menghantar utusan meminta perkenan lah untuk menjemput anak raja tadi datang daripada Sumatera ke Negeri Sembilan untuk dijadikan sebagai raja. Maka dengan itu, atas utusan itu, Raja Minangkabau bersetuju dan menghantar anaknya. Menghantar anaknya iaitu Raja Melewar. Maka Raja Melewar memulakanlah menjadi pemerintah Negeri Sembilan. Ini Raja Melewar. Ini di antara luak-luak yang ada di Negeri Sembilan. Pada tahun 1773, Raja Melewar mengasaskan Kerajaan Negeri Sembilan. Tempat dia di Seri Menanti. Ini replika lah Istana Raja Melewar yang mula-mula dulu kan, sewaktu Raja Melewar menjadi raja di Negeri Sembilan. Kemudian apabila dia tukar tempat berpusat di Seri Menanti, mengasaskan kerajaan di Seri Menanti, maka Raja Melewar memakai gelaran
Yam Tuan Seri Menanti. Okey, Yam Tuan Seri Menanti. Okey, siapa yang sahkan? Okey, yang mengesahkan Yam Tuan Seri Menanti ini adalah raja ataupun Raja Negeri Sembilan. Maka dia disahkan oleh pemerintah Kesultanan Johor Riau. Okey, mendapat pengiktirafan daripada pemerintah Kesultanan Johor Riau, iaitu jiran kepada Negeri Sembilan. Okey, ini antara pemerintah yang termasyhur, iaitu kita ada Yam Tuan Antah, di mana beliau berusaha menjamin keamanan Negeri Sembilan daripada campur tangan kuasa luar dan memastikan kestabilan pemerintahan tadi, dan memperluaskan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Inilah, kalau awak tengok tadi kita dah belajar Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan. Setiap negeri tadi dia ada pemerintah yang memasyurkan negeri masing-masing. Maksudnya di situ dia banyak bawa kemajuan, banyak bawa orang kata apa, menjadikan negeri itu jadi lebih baik. Okey, ini kisah di Negeri Sembilan. Okey, tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau berakhir dengan kemangkatan Yam Tuan Lenggang. Dia tak adalah, kita dah tak gunalah, dah tak ambil lah daripada Minangkabau dah sekarang. Okey, so pada 1830 Pertabala Yam Tuan Radin, anak kepada Yam Tuan Lenggang tadi. Yam Tuan Lenggang anak ni nama dia Yam Tuan Radin. Okey, maka bermulalah sistem penggantian, yang menggantikan pemerintah tempatan daripada keturunan Yam Tuan Radin. Okey, kalau sebelum Yam Tuan Lenggang kan, sebelum Yam Tuan Lenggang tadi, keturunan sebelum ini, maksudnya pemerintah itu diambil daripada Minangkabau. Okey, tetapi selepas Yam Tuan Lenggang ini mangkat, anak lelakinya bernama Yam Tuan Radin, menggantikan ayahanda dia sebagai Yam Tuan, Yang Pertuan Negeri Sembilan. Maka berakhirlah kisah melantik daripada pemerintah daripada Minangkabau. Kita sekarang dah kaedah penggantian. Ayah anda dia mangkat diganti oleh anak lelakinya, iaitu Yam Tuan Radin tadi. Okey. Kuasa pilih Yam Tuan, jawatan tadi yang tertinggi tadi, kekal ditentukan oleh undang yang 4. Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau. Kemudian Seri Menanti tadi, kekal menjadi tempat bersemayam Yam Tuan Besar Negeri Sembilan hingga kini. Inilah Yam Seri Menanti. Dan kemudian istana di Seremban merupakan istana hinggap. So sekarang kaedah sekarang nanti macam mana nak memilih Yam Tuan Besar, Yam Tuan Negeri Sembilan. Boleh pelajari di bab 9. Dalam video cikgu seterusnya boleh lihat di dalam bab 9 yang dipilih oleh 4 luak inilah. Yang paling besar lah untuk memilih Yam Tuan. Pada bab 9 boleh lihat nanti. Ini di antara pemerintah Negeri Sembilan lah, yang pada asalnya Raja Malewa seperti yang awak dah tahu, dia dibawa daripada Minangkabau. Begitu juga Raja Hitam. Ini Raja Lenggang tadi ataupun Yam Tuan Lenggang yang terakhir lah yang dibawa daripada Minangkabau. Yang ini sudah digantikan oleh anaknya, anak Yam Tuan Lenggang, iaitu Yam Tuan Radin. Kemudian kita ada Yam Tuan Iman. Kemudian kita ada Tengku Ampuan Intan, female regent. Kemudian kita dah ada Tunku Antah. Kita ada Tengkuanku Muhammad Shah, Tuanku Abdul Rahman, Tuanku Munawir. Nampak ni kat sini, anak-anak boleh lihat lah kat sini kan. Seterusnya kita masuk kepada Kerajaan Perlis. Kita lihat kepada pengasasan Kerajaan Perlis. Sejarah pembentukan Kerajaan Perlis melibatkan pengaruh Kedah dan Siam. Pelantikan
Syed Hussein Jamalullah sebagai pemerintah asas kepada pembentukan kerajaan Perlis. Ini dulu Perlis kan. Ini sewaktu di bawah pengaruh Siam lah nama ini Pada peringkat awal, Perlis adalah sebahagian daripada Kedah. Perlis adalah sebahagian daripada negeri Kedah. Sultan Kedah sewaktu ini Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Diyaudin Mukarram Shah I dan Sultan Diyaudin Mukarram Shah II menjadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Walaupun Kedah besar, Perlis kecil, tapi pusat pemerintahan terletak di negeri Perlis. Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Kedah yang ke-14, dia membina kota Sena. Kalau awak ingat balik tadi kan, kita belajar sebelum ni di Kedah kan. Ada banyak kota-kota. Kita ada kota Si Putih, kita ada kota Sena yang berhampiran tadi dengan kota Si Putih kalau awak masih ingat. Dibina oleh, nampak tak, Sultan Muhyiddin Mansur Shah. Sebab tu cikgu kata kota yang dibina itu mengikut pemerintah di mana dia nak buka. Nampak? Yang ini Sultan Muhyiddin membina kota Sena. Sultan Diyaudin Mukarram Shah, Sultan Kedah ke-15, membangunkan kota Kayang. Nampak? Dia ada kota Kayang pula kat sini. Dia ada juga kota Keran. Dia ada bayar. Jadi ikut pemerintah lah. Kalau awak tengok balik peta di negeri Kedah tadi yang berkaitan dengan kota-kota yang dibina untuk menghalang ancaman musuh. Kemudian pada tahun 1688, Sultan Diyaudin Mukarram Shah I ini mangkat dan dimakamkan di kota Kayang. Inilah makam Sultan Diyaudin ya. Ini kota Kayang berhampiran dengan bukit. Ini keadaan gambar sekarang lah. Gambar dulu kita tak jumpa. Kemudian kita ada Sultan Diyaudin Mukarram Shah II, Sultan Kedah ke-21. Dia membangunkan kota Kayang II sewaktu dia menjadi raja muda. Dan dia membentuk Mukim Arau dengan melantik Syed Harun Jamalullah sebagai penghulu pada tahun 1798. Pada tahun 1839, Kedah berada di bawah pengaruh Siam. Dan Kedah dipecahkan kepada 4 unit pentadbiran Kedah, Kubang Pasu, Perlis dan Setuk. Ini sewaktu bawah pengaruh Siam. Sewaktu bawah pengaruh Siam, Perlis ditadbir oleh Syed Hussein Jamalullah. Pada tahun 1843, Siam mengiktiraf Syed Hussein Jamalullah sebagai pemerintah negeri Perlis dengan gelaran Pia Songkram Ramu Wicit Wilis Asmara Pia Pelit. Ini nama yang diberi oleh pemerintah Siam lah kepada Syed Hussein Jamalullah. Ini buku yang berkaitan dengan salah silah Perlis ini. Daripada pemerintahan Jamalullah. Kemudian Syed Hussein Jamalullah telah menjadikan Arau sebagai pusat pentadbiran. Sebelum ini dia memperkenalkan Arau kan. Last kali Arau dijadikan pusat pentadbiran. Pelantikan Syed Hussein Jamalullah sebagai pemerintah telah menjadikan Perlis ini sebagai sebuah negeri yang berdaulat. Keturunan Jamalullah yang bergelar Syed memerintah kerajaan Perlis sehingga kini. Dan kini menggunakan gelaran Raja Perlis. Menggunakan Raja lah. Inilah makam Syed Raja Hussein Jamalullah. Ini istana Raja di Arau. Pintu utama istana. Cikgu mengucapkan terima kasih di atas masa yang telah diluangkan oleh anak-anak untuk mempelajari bab 8.1. Kita melihat pengasas. Siapakah pengasas negeri Kedah, Negeri Sembilan, Negeri Perlis dan juga Negeri Kelantan. Bila kita dah tahu tentang pengasas ini, kita dapat mengetahui sejarah yang telah berlaku pada zaman dahulu. Cikgu harap video ini memberi manfaat kepada anda semua. Dan ianya berguna untuk kita mempelajari sejarah dan perkaitannya di masa 8.2 dan juga bab seterusnya iaitu bab 9. Sehingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Cikgu ucapkan jutaan terima kasih kepada anda. Dan yang paling penting, yang terakhir, jangan lupa subscribe, like dan share channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum.